beri juga penerangan ini, ya, sebab ini adalah akan diaudit. Namun begitu, kita ada teknologi, ya, iaitu kita akan beri rakaman ni lah, ya, setanda dia berdengar, ya, dan dia hadir, ya. Okey. Dan saya kira semuanya masih bercuti dan ada yang bermusyarat, ya, sebab minggu depan yang baru buka sesi persekolahan, kan, so itu kita dipahamkan. Okey, ada yang bermasuk lagi, ya, tak apa. Okey, kita terus pergi slide yang pertama. Okey, taklimat ni pada hari inilah. Sorry, ini tak tahu, ni yang lepas ni sekejap. Okey, cadangan untuk mengadakan refleksi ni pertengahan praktikum adalah pada 30 Mac. Ni kena ambil note, catat, dan kita akan beri surat rasmi, untuk pemberitahuan kepada pihak sekolah yang kamu akan diberikan pengecualian untuk hadir ke sekolah, ya, sebab kamu akan berada sepenuhnya dalam refleksi pertengahan ini, ya. Surat akan di-email nanti, surat kepada sekolah dan surat kepada kamu, ya. Dua surat akan kita unit praktikum akan email, ya, kepada kamu tentang refleksi pertengahan praktikum ini, iaitu pada 30 Mac hari Rabu jam 8 hingga 4 petang, ya, mengikut pelantar Google Meet jugalah, ya. Dan mengikut unit masing-masing, ya. Contohnya Pendidikan Islam akan berada, sebelum tu nampak ke slide Ustaz ni? Nampak ke? Nampak Ustaz. Nampak. Okey. Okey, terima kasih. Selain itu, kamu akan berada dalam sesi RPP ni, ya, mengikut kumpulan, ya, mengikut kumpulan, iaitu kalau kamu kata Pendidikan Islam, Pendidikan Islam lah. Kalau BM, sejarah, TESL macam tu, ya. Dan kali ini akan dah dinilai, ya. 30 Mac ni akan dinilai terus, ya, akan dinilai terus, markah per 100 darab dengan 5 per 100 darab dengan 5. Maknanya nisbahnya 5 markah aja, ya, untuk RPP ni. Tapi 5 markah pun memberi impak, ya, sebenarnya, ya. Nanti saya akan tunjukkan, ya, apa borang dia macam mana nanti, ya, untuk makluman kamu je lah. Baik, okey, ni sekarang ni kamu berada di minggu berapa ni? Cuba tengok. Minggu ke berapa praktikum dah sekarang? 3. Hari tu minggu ketiga, nak masuk minggu keempat. Dah pun minggu ketiga, sekarang kamu cuti, kan? Sekarang minggu keempat. Bila tu minggu keempat bermula? Minggu depan hari Isnin. 21. Ya, minggu depan 1 Isnin. Ini rata-rata semua syarah akan turun ni ke sekolah-sekolah sebab waktu ini akan ada penyeliaan pemarkahan, iaitu 35%. Minggu yang next weeknya, tu yang saya kata tadi, 30 hari Rabu tu, iaitu RPP. 5% ni. Okey, jelas? Jelas ni, ya? Okey. Surat kebenaran. Okey, surat dah ada, ya. Ni surat kebenaran. Nampak ke? Baik. Nampak? Okey, ini surat kebenaran, ya. Nampak, ya? Nampak? Tak nampak. Tak nampak, ya, surat ni? Tak nampak. Okay. Nak buat apa link ni? Apa link tak boleh pula, tak apalah. Okey, suratnya dah. Ya? Ada yang belum di-approve masuk lagi. Ada yang belum dijemput masuk? Dah. Okey, Boleh? Boleh. Dah, Okey, surat ni tak nampak, ya? Tak apalah. Surat tak nampak. Tak apa. Okey, mana tadi? Slide. Okey, penglibatan ini, yang ini sebab apa semalam kata Ustaz, pensyarah saya tak ada.
Okey, sebab kita sebenarnya ada kolaborasi dengan pensyarah-pensyarah lain. Macam unit PIM Pekan Islam ramai di Selangor. Bila di Selangor kita minta kolaborasi dengan IPIS, antarabangsa, bahasa Melayu sebagainya. Dan itu kita dibantu. Dalam masa yang sama, IPG KRM ni pula membantu pensyarah ataupun IPG lain. Contohnya kita bantu Temenggung Ibrahim dan kita bantu Terusin On. Pensyarah kita yang Ustaz sertakan itu, yang Ustaz lampirkan itu, attach tu adalah untuk mereka pensyarah yang membantu sebenarnya Temenggung Ibrahim dan Terusin On. Cuma prosesnya sama je. Kamu dengar ni, nanti bila pensyarah kamu yang contohnya yang IPIS, contohnya yang menilai kamu, pensyarah luar menilai kamu, dia dah tahu dah apa yang nak nilai dan kamu pun tahu dah apa benda yang kamu nak buat untuk RPP ni. Sebab sumber kita semuanya sama daripada IPGM. Baik, untuk pensyarah pensyarah IPG KRM ni, kita ada Pekan Islam, Sejarah dan TESOL. BM tak ada. Saya sebut BM tadi tak ada. Maknanya nanti hari Rabu nanti ada 3 unit lah akan masuk Google Meet masing-masing. Yang ke Islamnya Ustaz akan uruskan pelantar tu, dan pensyarah-pensyarahnya ataupun penilainya akan masuk sama. Kita akan buat perbentangan mengikut kumpulan, nanti Ustaz akan susun lah. Macam pelajar Ustaz akan dibantu 6 orang contohnya kan. Siapa dia yang akan bantu, contoh Ustaz Adi kan, dalam slot dalam kumpulan pertama. Nanti kumpulan 2 mengikut dan yang lain lah. Nanti kami akan susun nanti. Okey. Pekan Islam ada 6 pensyarah, Sejarah 5 pensyarah, TESOL 7. Okey, PJ kita ada 7 pensyarah tapi bantu IPT. Matematik kita ada 4 pensyarah yang bantu IPT. Dan kita juga ada bantu IPTO 6 pensyarah dalam kalangan JAPIM lah. Okey. Apa dah tu RPP? RPP maksudnya refleksi. Kalau kamu tengok apa benda refleksi? Cuba seorang respon. Kamu ada ke bersama Ustaz ke ni? Dia baru masuk. Okey. Apa makna refleksi? Muhasabah. Muhasabah Ustaz. Okey, maknanya kita recall balik. Betul tu, muhasabah tu recall. Dan masuk pertengahan tu, mana kita tadi berada minggu yang keempat. Maknanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan masuk minggu yang cuti tu. Itu masuk pertengahan. Kamu kena buat refleksi sepanjang 4 minggu, 5 minggu ni. Itu masuk dia. Itu masuk refleksi. Okey. Kemudian, pelajar wajib sebagai prasyarat untuk lulus praktikum. RPP perlu diselesaikan sebelum tamat. Kita selesaikan pada minggu yang keempat yang kita telah tunjukkan dalam takwim tadi. Pensyarah bidang teras. Contohnya bidang teras ni bidang tadi 3 untuk RPJ KRM ni 3 je lah. Bahasa Melayu, Pekan Islam, Sejarah dan TESOL. Walaupun kamu ni dibantu oleh pensyarah lain, tetapi markah kamu nanti semua kepada unit praktikum Raja Melewah. Saya, Encik Saleh, saya dan juga Puan Nur Huda akan kemaskinikan seluruh markah kamu dalam BKE nanti. Dalam keseluruhan. Tapi pensyarah-pensyarah ni macam-macam lah. Hantar. Kami yang susun. Dan kami yang masukkan dalam sistem item nanti, dan kamu bolehlah nampak markah kamu nanti. A ke, A minus ke, A plus ke. Kita nak cek A plus ni. Cabaran untuk ke 78, 79 ke 78 pelajar ni. PDPP ni. Baik sejarah, baik TESOL maupun Pekan Islam, kita nak 20. Kita target ni 20 guru pelatih PDPP ambilan 2022, 20 Jun 2021, 20 kita nak cari ni guru calon cemerlang ataupun praktikum cemerlang. Boleh? Boleh ke? Yang bawa ustaz ni siapa? Allah. Sumayyah
apa ni, Syafiqah, ya, ni semua ni Ustaz 6 orang, bawah Ustaz ni rasanya 6 ni Ustaz nak letak cemerlang ni. Yang lain-lain pun sama, ya. Siapa ni? Apa ni? Megadalen, siapa nama tadi tu? Dia apa? Awak apa ni? Megadalen? Magdalene. Kamu apa Mega? Tessel Magdalene Ustaz. Sejarah. Tessel, betul. Tessel. Magdalene. Betul. Magdalene, kamu sejarah ke Tessel. Ya. Tessel. Boleh ya, you antara one candidate of yang cemerlang lah. Yang kita nak calonkan, boleh kandidat. Perform adalah tak susah lah untuk praktikum ni dapat cemerlang. Sebab dia ada 4 komponen untuk kemakluman kamu. Ada 4 komponen. 3 saya 3 ke 4 tak tahu pasti. Tapi untuk dalam akhir kamu esok dah dapat graduasi sebagai guru, yang panggil sijil kamu tu untuk melayakkan kamu mengajar. So, yang pertama akademik. Akademik tu yang kamu ambil peperiksaan, apa semua tu dia akan terkumpul lah, pointer, kita panggil pointer, grade kumulatif terkumpul. Yang kedua koko, juga nak mesti A. Kalau tadi 3.5 ke 3.75 saya tak pastilah, untuk grade sekarang ni untuk cemerlang. Katalah 3.75 kamu dah dapat, Gerko kamu dapat A, praktikum A juga cemerlang, baru kamu boleh dapat keseluruhannya sijil kamu itu ialah pelajar cemerlang. Kalau koko kamu A, yang tadi tu apa, Gate Purata tadi A, praktikum B, dia tak dapat. Dia lain kat universiti lain, universiti dia bawa SEM 1, SEM 2 sama juga, IPG pun sama, dia bawa SEM 1, SEM 2. Tetapi dia ada komponen, dan komponen ni mesti seimbang, baru dapat grade purata yang keseluruhan. Okey, itu untuk maklumat lah kalau yang tak tahu. So, kena dapat target praktikum ni cemerlang, dan kami unit praktikum, seperti diberitahu dulu, mantan Cik Tahir pernah bagi tahu nak cari 20 pelajar PPP ambilan Jun 2001 ini, seramai 20 orang sebagai kandidat pelajar, kandidat praktikum cemerlang. Okey. Seterusnya bidang tadi ialah Islam akan Islam, Tessel dan sejarah-sejarah. Okey. Pensyarah akan bertanggungjawab menilailah sepanjang pukul 8 ke 4 tu, yang dia dapat bentang, merekodkan markah. Ada borang tu, nanti saya tunjukkan borangnya. Borang tu akan diserah pada unit praktikum, ataupun mereka simpan dululah, pensyarah simpan dulu. Memastikan kehadiran pelajar, ini pun penting, dan memastikan semua pelajar melaksanakan pembentangan dan menyerahkan borang penilaian RPP kepada tadilah borang di 02 kot, kepada unit praktikum. Cuma Ustaz tak pasti nanti kumpulan nanti kita nak bagi-bagi, sebab ada setengah IPG buat sampai 3 hari. Kita tak naklah ambil 3 hari, 1 hari cukup lah. Kalau boleh habiskan. Okey, pembentangan RPP ni akan dijalankan secara online. Link juga akan diberikan kemudian. Kehadiran perlu direkodkan sebagai bahan bukti. Setiap pelajar perlu hadir pada setiap pembentangan. Link kehadiran juga akan diberikan pada 30 Mac nanti. Tempoh pembentangan, ni tempoh. Ni semua take note. So slide kamu nanti, pastikan benda ni bersesuaian dengan masa. Ustaz tak nak 30 minit yang diberikan, pembentangan kamu nanti lebih sehingga 50 minit. Slide kamu tu seperti nak bentang 50 minit. Tak nak. Mesti seimbang. Dan 30 minit tu pun 10 minit je bentang. Bayangkanlah 10 minit ni berapa slide. Kan? Yang penting 20 minit sudah jawab. Yang ini pensyarahkan soal. Rakan-rakan yang lihat pun boleh soal. Sebab apa? Soalan ini yang penting kerana kamu faham tak apa yang kamu buat refleksi, muhasabah, recall, ambil peduli ambil pengajaran tak selama 4 minggu kamu dah melalui proses praktikum ni. Apa kebaikannya? Apa yang kamu dah dapat sesuatu? New knowledge ataupun apa yang pengalaman baru, new
experience dalam pengajaran sebenar di sekolah. Ya, Ustaz percaya kamu semua memang ada pengalaman dah, ya, sebab kamu ni semuanya interim. Bila interim tak ada pengalaman, tapi pengalaman dalam menilai ni, seperti pensyarah datang, dia lain. So ini semua akan kamu bentang dalam slide nanti. Okey, pensyarah penyelia, okey tadi saya sebut, jabatan akademik boleh melantik. Okey, nanti kami akan ada mesyuarat dengan talimat juga seperti ini kepada pensyarah-pensyarah. Pensyarah tadi, ya, 3 unit tadi, dan termasuk yang bantu IPTO, IPTI tadi, di mana melantik seorang je penilai. Ya, seorang penilai untuk menjalankan penilaian bersama pensyarah penyelia bidang pensyarah. Maknanya macam Ustaz tadi, Ustaz ada 6 pelajar, Ustaz menilai dengan seorang lantikan, contohnya Ustaz Hadi, ya, KJ. Dia menilai, Ustaz pun menilai. Jadi melihat Syafiqah bentang. Kami berdua pakatlah, berapa nak bagi, berapa bagi. Macam itulah. Ataupun kami masing-masing bagi, nanti kami bincang berapa nak bagi. 5% je pun kan. Tapi 5% pun saya kata tadi memberi signifikan, ya, kesan kepada pemarkan keseluruhan. Pelajar-pelajar praktikum tidak perlu hadir ke sekolah. Ni nanti saya kata tadi, tidak perlu hadir ke sekolah maupun IPG lah, tak payah datang. Tapi ingat, perlu sentiasa berada dalam sesi RPP ni. Daripada pukul 8 pukul 4. Tapi kita ada break tu, saya akan tunjuk jadual dia macam mana nanti. Okey, peranan pelajar. Okey. Menghadiri IPP, maknanya pun seorang bentang, yang lain bentang, jangan yang lain tu gambar dia yang start. Sejarah, TESOL berapa orang? Ustaz dah hilang ke?
Lah, cakap seorang-seorang rupanya. Sampai mana tadi? Hilang tadi. Betul lah, kata line dia tak ni lah. Sampai mana tadi? Saya cakap sampai mana? Pembentangan. Oh, yang tadi 4 komponen dengar 4 komponen dengar Dengar. Okey, sekarang Ustaz pergi kepada pembentangan contoh. Ni contoh nampak tak? Nampak. Peranan dan tanggungjawab pelajar ke Ustaz? Pelajar Bukan, satu. contoh slide. Contoh slide untuk kamu nanti buat nanti. Tak ada. Belum. Oh, tak ada. Dengar. Okey, tak apa. Ustaz share terus menu je lah. Ustaz kan boleh apa ni. Ni dah contoh yang pertama. Ni nampak? Nampak Nampak Nampak? Nampak Okey, Ustaz. ini yang lepas punya PDPP ambil Oktober 2020. Kamu Jun 2021 kan? Ni contoh slide dia. Bolehlah kamu tengok cara dia bentang ni, boleh, tak ada masalah. Okey, buat dulu pengenalan. Okey, macam ni. Siapa penyelia siapa, nama guru pembimbing. Ini cikgu ni ngajar prasekolah ke ni? Macam warna-warni dia. Okey. Kemudian senarai kandungan 4 komponen ni. Ni tadi. Nampak? 4 komponen ni mesti ada. Okey. Okey, komponen pertama dia pun terangkan. Okey, pengetahuan sedia ada di IPG. Okey, teknik kemahiran pengurusan. Dia ambil itu ini dia belajar dekat IPG, ada teknik kemahiran pengurusan kan. Teknik ni strategi lah, strategi pengajaran ataupun strategi pembelajaran dan sekarang ni kita dah masuk KPP. Apa dia KPPB? Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Okey, itu yang pengetahuan sedia ada tu. Terangkanlah. KPPB sekarang ni macam mana? Okey. Kemahiran pengajaran pula. Pengetahuan sedia ada kan? Induksi. Ni bahan sumber, pengukuhan. Okay, kemahiran induksi apa? Yang berkaitan dengan tajuk. Dia dah bagi contoh lah. Ni bagi contoh sekali. Okey. Kemahiran penggunaan bahan sumber. Ni ya, kalau boleh, ini gambar-gambar yang kamu praktikum lah. Praktikum. Macam Ustaz dulu, ada Ustaz buat rakaman satu. Satu minggu tu ada Ustaz minta semua pelajar Ustaz buat rakaman. Okey, kat rakaman yang kamu buat tu boleh jadikan bahan dalam ni. Ataupun bahan dalam slide ni. Okey. Okey. Kemahiran pengakuan. Okey, komponennya. Okey, ni seterusnya kemahiran pengukuhan. Ini masih lagi pengetahuan di IPG yang dibelajar. Okey. Okey, ini sijil yang ini kalau boleh yang dia dah dibuat yang kamu buat. Apa yang kamu buat dekat 4 minggu tu? Macam kawan-kamu dia buat sijil. Tadi dia buat apa? Ada gift box prize. Sijil aktif mesra tu biasalah kan. Ini benda ni semua yang dah dibuat selama 3 minggu yang praktikum tadi Okey. Untuk menyelia di mana Kelang kot yang dia ada bagi juga surprise macam ni. Bukan surprise lah, maknanya gift macam ni. Di Khadijah, tak silap Khadijah ada juga buat di Kelang, sekolah Cina. SJKC. Okey, pengurusan bilik darjah. Okey, ni dia buat, dia pilih kamu boleh pilih. Kemahiran apa yang kamu nak bentangkan dalam slide ni. Okey. Okey, ni komponen yang keberapa ni? Pengetahuan dan kemahiran baru di Poli. Komponen yang kedua. Tadi yang pertama, pengetahuan yang dah belajar dan pun diaplikasikan, dan contoh-contoh tadi yang kamu pun dah buat 3 minggu, masukkan. Okey. Sempat ke Ustaz nak masuk-masuk ni? Sempat. Sebab apa? Sebab tu Ustaz nak buat minggu ni. Minggu depan kamu dah sibuk nak kena praktikum. Betul tak? Minggu satu lagi dah nak kena bentang. Sebab tu Ustaz kamu ambil datang hari ni, taklimat ni supaya kamu tahu apa benda nak buat dalam slide nanti. Okey, yang komponen kedua ialah yang baru.
Okey. Okey, apa yang baru? Kemahiran yang kamu dapat yang baru. Bagus. Contohnya dia kata kat sini, dia gunakan TMK, teknologi maklumat dan komunikasi, menulis jurnal. Itu baru kan? Sebelum ni interim tak ada pun nak tulis jurnal, tapi dalam petikum ada penulisan jurnal. Okey. Perancangan PDPR dan membuat refleksi pengajaran. Tapi ini dia nak point yang ini baru huraian dia. Ini huraian dia. Dalam petikum dalam 3 minggu ni saya dah pun menggunakan Google Site, gunakan live worksheet, Jamboard, Google Earth, quiz, Kahoot, boleh. Kahoot kan, quiz apa macam-macam kan. Kahoot tu samalah. Okey. Perancangan dia apa kamu buat? Okey. Okey, penulisan jurnal. Contoh kamu dah buat penulisan jurnal, nampak tu minggu pertama. Kan? Minggu pertama. Kalau boleh apa minggu kedua, dia sepatut dah minggu pertama, kedua, ketiga ni. Sepatut letak minggu pertama, kedua, ketiga. Bukti kamu dah buat. Kan? Jangan letak satu je ni, dia letak satu je. Kalau boleh letak tiga-tiga dalam satu slide ni. Okey? Jadi kita pun nak, ada dia buat. Okey? Kan? Penulisan jurnal. Ini pengalaman baru pengalaman dah baru yang kamu praktikal 3 minggu. Ada penulisan jurnal. Refleksi. Ustazah ni, pelatih tadi ustazah sebab tulisan Jawi ni. Refleksi ni apa? Refleksi pengajaran apa? Tak faham kan? Jurnal mingguan. Refleksi ni selepas kelas. Mengajar. selepas mengajar tu terus tulis impak. Tulis selepas apa, hari ni dapat berapa orang dan apa yang masalah yang ada kan, dan berapa yang perlu dibimbing lagi dan berapa yang boleh mencapai. Itu cerita kat situ. Kan? Sebenarnya daripada refleksi yang kamu dapat harian tu, baru kamu boleh cerita kat mingguan ni. Cerita masalah yang ada dan analisis, dan kamu buat tindakan susulan. Daripada mana? Daripada refleksi. Ni kalau yang bawah Ustaz terangkan. Kan? Bila ada refleksi, baru ada penulisan jurnal, dan dalam penulisan jurnal ni boleh kamu cari penyelesaian. Okey? Dan refleksi ni daripada mana? Daripada pengajaran, objektif pengajaran kamu. Tu dia 3 rangkai tu. Daripada objektif nak dicapai, mengajar, buat penulisan refleksi daripada objektif tadi, kemudian hasilnya ataupun penyelesaiannya buat jurnal. Dia 3 rangkai tu. Ustaz dah terangkanlah yang bawah Ustaz. Okey. Ilmu binaan ni yang dia dapat. Okey, ni komponen yang keberapa ni? 3. Raja? 3. Ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Okey, tengok apa yang dia dapat. Apa yang dia buat baru. Ni dia yang baru. Okey, isu inovasi. Murid tidak respon, tidak banyak mencuba. Okey, apa inovasi yang dia buat? Ubah soalan. Ini inovasi lah. Kan, murid kecewa, murid tidak mahu, dia malu-malu ke apa. Okey, langkahnya, ini inovasi dipanggil. Dia buat ubah, inovasi ni apa? Benda baru. Ataupun benda yang perbagaikan untuk menyertai masalah tadi. Dia pun kata kat sini, soalan bentuk box berwarna, supaya cek minat, murid pilih jawapan, pilih murid yang ingin jawab, menggunakan hill of the names. Jadi dia boleh pelbagaikan lah. Inovasi ni maknanya pelbagaikan supaya masalah tadi dapat atasi. Kesannya apa? Ni kesannya murid lebih teruja, kan? Murid lebih seronok, murid lebih aktif, dan murid lebih berani sebenarnya. Kan? Bila kita ada inovasi ataupun ada flexibility yang kita mengajar, daripada kita mengajar. Alright. Nampak? Ni contoh yang dibuat lah. Ni instruksi yang kedua. Yang murid yang mengabai, yang tidak membaca. Dia buat juga. Inovasi dia buat menggunakan filter yang lucu, menggunakan aplikasi apa ni, tak pastilah aplikasi apa ni. Jadi kesan dia, impak dia. Okey. Okey, ni dia bagi 3 Ini contoh dia bagi pembelajaran sirah guna Google Earth. Kan? Dan yang terakhir,
komponen yang keempat, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar. Okey. Okey, sistem pendidikan baru, tindakan susulan. Okey. Yang ini dia tak terangkan ni. Pendidikan bahan, sentiasa tunjuk. Ustaz tak rasa kenapa dia tak tunjukkan ni. Yang komponen keempat ni, komen dan reaksi terhadap pengalaman. Okey, tak apa. Okey, ni okey. Ni yang pertama. Okey. Kita tengok yang kedua. Yang kedua. Sekejap. Okey. Ini yang kedua Okey. Dia orang lelaki ni tengoklah. Orang lelaki kita dah tahu dah. Dia simple je. Kan? Dia bagus juga simple ni. Tapi janganlah terlalu simple. Sebab apa terlalu simple? Nama dia ada. Kos dia ada. Syarah ada. Guru pembimbing tak letak. Tak aci gitu. Jangan lupa guru pembimbing. Dia lah membimbing kamu sepanjang minggu. Pensyarah ni datang ikut minggu. Letaklah maklumat guru pembimbing siapa. Okay, sama juga 4 komponen. Canggih dia punya. Ada 5 soal jawab. Bagus. Masuk sepatutnya ke-5 tu soal jawab. Tapi 4 komponen lah. Okey. Yang pertama, pengetahuan yang sedia ada dapat LPG. Okey, dia pun terangkan. RPH. Kan berbeza tadi kan? Dia tadi yang tadi strategi, kaedah. Ini dia ambil lain pula. Dia ambil RPH yang dia belajar dekat maktab tu, dekat IPG. Okey, PAK 21 kan. Saya kata tadi KPPB lah. Okey, dia huraikan 3-3 tu. Okey. Okey, dah selesai. Maknanya dia banyak bercakap lah ni. Poin dia tak ada tapi dia banyak bercakap. Okey, tak ada masalah. Okey, komponen yang kedua, ilmu binaan dan inovasi. Dia buat hafalan cerita kreatif. Okay. Soalan interaktif. Okay. Okay, komen dan reaksi. Ini komponen yang ketiga ke? Sepatutnya ada lagi satu tu. Dia ada satu lagi tu tinggal. Okay, yang ini terlalu simple sebab dia banyak penerangan. Okay. Okay. Okay, kita tengok slide kita yang tadi. Okay, contoh tadi saya bagi. Okay, untuk penilaian saya nak bagi penilaian kepada kamu. Yang kata contoh nanti apa yang nak dinilai. Ni dia. Borang RPP RPN 2/9. Yang ini nanti akan dinilai, kamu akan dinilai berdasarkan borang ini. Jadi kamu kena mendapati lah tunjuk skema. Nampak tak? Nampak Tak tak nampak? Okay, tak apa. Nampak. Borang ni, kejap. Borang. Ini ke? Okay, Okay, saya tunjuk borang yang akan dinilai nanti. So kalau boleh, menepatilah borang PR2 ni. Kenapa gerah ni? Hang lah. Okay. Sudah. Dengar
Ustaz, tapi tak gerak sama. Itulah. Ternyata lain pula ni. Dia kadang okey, kadang tak okey. Tapi sebab hujan ni tadi ni. Ini kat sini hujan. Ni last untuk Ustaz nak bagi taklimat. Ustaz dah cerita bila kita nak buat RPP ni. Apa persediaan kamu. Nanti Ustaz tunjuk nanti jadual. Dan yang sebelum akhir ni Ustaz tunjuk borang pemarkahan yang kamu kena skor ikut. Dipanggil instrumen lah. Instrumen. La haula wala. Kenapa pula yang dikerah ni? Nanti Ustaz try masuk balik lah. Start hand out kejap. Dia ni lah. Okay, nanti Ustaz masuk balik kejap Okay, Ustaz tunjuk jadual dulu. Okay, Ustaz tunjuk jadual dulu ya. Jadi baru Ustaz tunjuk jadual, markah tu last. Okay. Okay. Okay, jadual kita baik, mana jadual? Baik. Tak buat tadi. Allah tak save ke? La haula wala. Tak save punya tadi. Okay, saya tunjuk jadual lebih kurang macam ni lah Saya ambil bahan yang lain lah. Lebih kurang lah sebab tadi tak save rupanya. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Okay, nampak okay, jadual lebih kurang macam ni. Tadi Ustaz dah buat dah. Tapi itulah. Nanti kami Ustaz akan buat kumpulan kat macam ni. Okay, kumpulan ni pukul berapa orang yang akan terlibat ni. Siapa pensyarah penyelia dia dan pensyarah penyelia dan juga penilai dia lah nanti. Kan? Ni untuk satu unit. Kalau pergi saya ke Islam sajalah. Kita pergi Islam ada berapa orang? Yang bawa PJM 6 ya. Ustaz nak tanya. Ustaz, pensyarah penyelia tu yang penyelia kita ke ataupun daripada IPG KRM juga? Yang menilai daripada pensyarah kamu yang menyelia praktikum sekarang lah. Kalau pada IPIS lah. Faham tak? Okay. Tapi prosesnya sama macam tadi. Cuma dia yang nanti kamu akan dijemput dalam link sana. Diorang akan jemput link kat sana. Faham tak? Okay, faham Ustaz. Yang pelajar IPT, yang pelajar IPTO, kami pula jemput mereka masuk. Sekarang diorang terima taklimat daripada pensyarah diorang lah. Tapi bila penilaian nanti, mereka dengan kami. Sebab kami nak bagi markah diorang. Macam tu kami beri penerangan, nanti bila hari kejadian, kamu akan dijemput ke sana. Tapi prosesnya macam ni juga lah. Ada jadualnya, ada agihannya, kumpulan tadi. Okay, macam ni,
Lebih kurang lah lebih kurang. Oh. Ni. Okey, lebih kurang pukul 8 kita mula. Tadi kan saya tunjuk kumpulan berapa tadi? Ada 5 orang. Bentang 5 orang pukul 10. Lepas tu rehat dari 15 minit. Kemudian bentang lagi 5 orang yang kemudian. Untuk ni contoh ni untuk KPJ Islam saja Sebab itu nanti dalam syarat pensyarah nanti Ustaz akan beri taklimat tentang KJ Ketua Jabatan untuk mereka mengagihkan buat jadual macam ni. Yang nak bantu IPTO berapa orang. Berikan nama dia. Kan? Supaya nanti dia ada jadual macam ni pukul 10, pukul 1, satu semayang, kita rehat, lepas tu pukul 2 sehinggalah pukul 4. Mesti ikut macam ni lah. Susunan ni, giliran ni. Contohnya pensyarah penilai ni ada 3 orang. Kan, digabungkan sekali 3 orang. Yang bawah ustaz seorang. Bawah Ustazah Aisyah ada seorang penyelia dia kan. Ni penilai dia. Tapi kami semua akan masuk. Japim semua masuk. Tapi yang menilai 3 orang je kita lantik. Kan? Tapi melantik siapa? Mengikut inilah. Contohnya sesi pukul 8 ke 10 ni, Puan Hajah Khalidah akan menilai 4 pelajar ni. Okey. Yang puan yang berikutnya Puan pensyarah lain pula menilai. Okey. Dan sampailah petang pensyarah yang ketiga. So, ada 3 sesi, ada 3 penilai. Yang macam tu. Nanti kami unit politika akan susunlah jadual tu. Untuk Japim susun. Nanti itu sebab Ustaz nak taklimat sepatutnya hari ini juga. Tapi tak apa, besok Ustaz akan taklimatkan. Ketua Jabatan akan susun pelajar-pelajar di bawah seliaan masing-masing dan buat jadual seperti ini. Jadi bila hari kejadian terus run. 30 hari bulan tu run terus nilai. Okey. Tapi untuk Japim Ustaz lah yang uruskan Ustaz akan uruskan pembentang-pembentang tu. Okey. Clear tak? Faham tak proses dia ni? Faham Ustaz. Faham macam ni, betul kan? Ni sign, dia buat 3 unit kan, ni sign, ni RBT, macam tu. Dia ikut unit. Baik. Okay, last. But not least lah. Okay. Okay, nampak Ini borang yang akan nilaikan markah kamu. Macam menilai praktikum jugalah yang 35 markah tu. Borang tu pun kamu ada juga dapat. Ini saja saya nak tunjuk ingatan untuk kamu. Okey. Okey, dalam dalam RPP nanti, okey. Kita akan ceritalah. Ini tengok dia buat berapa hari ni? Selasa, Rabu, Isnin, Khamis, Jumaat. 5 hari, kita tak adalah 5 hari kita tengoklah, kita sehari tu kalau boleh selesailah semua Okey. Apa markah yang akan dinilai? Apa yang akan markah dinilai? Contoh yang pertama, liputan dan kandungan. Ya tak? Kejap Doa apa? Allah Rabbi. Saya tengah taklimat RPP. Okey, maknanya penilaian yang pertama iaitu liputan dan kandungan. Okey, yang kedua kualiti dan pembentangan, yang ketiga organisasi maklumat dan dikti komunikasi. Inilah markah yang kami akan bagi pensyarah penilai akan bagi. Okey, contohnya 1 2 3 4 5 skala dia, okey, berapa markah nak bagi daripada 40? 38 contoh daripada 40. Okey, kenapa apa? Sebab dia ada tak yang 4 komponen tadi. Pengetahuan sedia ada, pengetahuan yang baru, ilmu binaan dan komen. Reaksi terhadap pengalaman mengajar sekolah. Ini okey, komen dan reaksi ini adalah soal jawab nantilah. Komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah tu mana soal jawab. Komponen yang keempat tu lebih pada soal jawab. Tu sebab kawan kamu yang bentang tadi dia tak ada. Sebab dia soal jawab. So kalau 4 komponen slide, ini slide saja 40 markah, puas hati, dapat 38. Okay, ini nilai yang lain. Ada tak pelajar ni, ada analisis tak dalam pembentangan dia, dalam tutur katanya, ada tak pemikiran yang reflektif dan sebagainya.
Kemudian maklumat yang dipaparkan, maklumat yang diberitahu tu susun aturnya kemas tak? Jelas tak ilustrasinya, jadual-jadualnya, figurnya, okey tak? Kan? Kemudian bahasa dia, intonasi dia jelas tak apa semua. Maka dihimpunkan 92/100 darab 5. Gitu. Okey, boleh? Boleh? Ni dia punya rubrik. Okey? Okey? Saya rasa setakat itu je lah. Tak ada dah yang lain. Pengajar saya dah bagi tahu, contoh pun dah bagi tahu. Itu saja. Okey? Ada soalan? Ustaz nak tanya, Ya. walaupun dia dah present waktu pagi, dia still kena masuk Google Meet tu sampai petang ke? Ya, sebab dia nak dengar. Dia kan nak dengar, saya kata tadi, surat kamu kan nanti kami akan email ke sekolah untuk pengecualian kehadiran kamu. Mana kamu dikira hadir dalam praktikum. Cuma kamu tak ada sekolah sebab kamu hadir dalam sesi RPP. Walaupun kamu dah bentang pagi, petang datang kita tak datang. Sebab kehadiran nanti kita tak bagi awal pagi, kita bagi hujung-hujung macam tu. Kan? Jadi kalau kamu tak datang, mungkin kehadiran tu akan ditutup, kamu tak dikira hadir. Lebih baik hadir je lah. Tengoklah kawan-kawan bentang pula. Gitu. Okey, ada soalan lain? Ustaz, saya soalan. Ustaz, tentang surat pengecualian tu, kami kena mohon cuti ataupun Tak. Maksudnya macam mana? Nak cakap Okey, apa ni dengan surat sekolah contoh ni? Okey, Ustaz tunjuk surat. Ni contoh surat. Ni contoh Ustaz tunjuk surat. Kamu tak payah cakap. Surat yang cakap. Surat yang akan cakap. Sebab macam kami exam dulu, Ni kami perlu contoh surat. mohon cuti Ustaz. Dia nak tanya berkenaan Exam tu? macam mana. Semasa exam final exam. bulan 1 hari tu, Itu kami mohon cuti. Ya. Sebab sekolah tak. Di sekolah Sebab tak ada surat Okey. pengecualian tu. Ni dah ada. Kami mohon CRK. Ni surat ni dah ada. Kami dah. Okey, tak payah. Lepas ni tak payah CRK. Surat ni kamu akan pakai ni. Ini surat untuk kamu lah. Makluman kamu. Ni surat guru besar ni. Nampak ni. Kat sini kami kata, suka cerita dimaklumkan bahawa pihak institusi akan melaksanakan refleksi. Ini dah ditandatangi oleh pengarah, Hajah Halimah Timbalan dah sign dah surat ni. Dah sign dah, dah siap dah. Tinggal kami nak post, bukan post, email je. Kamu tunjukkan surat ni ataupun tengok kerani suruh tengok email sekolah masing-masing, ada tak dapat surat pelepasan ni. Okay. Jadi kat situ, kami ada kat sini, ada mengatakan, ni, sehubungan itu pihak institusi mohon jasa baik pihak sekolah memberi pelepasan pelajar yang ada kat lampiran, nanti kami sertakan, bagi mengikuti sepenuhnya pembentangan PP mengikut terdapat buku 8 hingga 4. Kamu tak payah minta cuti CRK, kamu tak perlu minta kebenaran, tak perlu buat surat, tak perlu minta kepengecualian. Sebab unit praktikum dah buatkan pun pelepasan kamu. Jelas? Bagi yang sesi petang tu kena masuk kelas lah lepas pukul 4 kan? Kan dia tadi 8 hingga 4. Pelepasan tu pelepasan tidak melaksanakan PDP ke pelepasan tak datang sekolah? Ya. Tak datang sekolah. Itulah kadang-kadang sekolah tu lah nak Pelepasan kena tak jelaskan. datang sekolah. Kan saya kata pelepasan pelepasan sekolah sebab kalau sampai pukul 4 maksudnya biasa kita orang yang petang ni kena pergi juga sekolah, kena mengajar selepas pukul 4 petang tu.
Kalau surat sampai pukul 4 petang. Sebenarnya dia Bukankah akan buat kamu release dah sampai datang pukul pukul 4 je. 8 tadi? Sesi petang tu Ustaz. Oh ya ke macam tu? Lah sekolah. Yalah sesi petang lah. Sebelum ni Tapi taklimat takut- kita orang pun pergi ke sekolah. Tapi pagi kan dah Tapi bila datang ni dapat taklimat surat- ni takkan nak pergi mengajar juga petang. Dah macam ni. Ni pengalaman Ustaz. Bila Ustaz dapat, ni contoh ya, Ustaz dapat surat pukul 8 ke 4 mesyuarat tu. Okay. Ustaz mengajar petang. Okay. Bila tengok pengetua atau guru besar tengok, oh Ustaz kena hadir pukul 8 pagi besok hingga pukul 4. Jadi pengetua ataupun ketua majikan dia dah faham kehadiran kita satu hari. Maknanya dia bagi pelepasan walaupun sampai pukul 4. Memanglah kita ngaji sampai pukul 6. Sebab surat tak boleh keluar pukul 8 hingga pukul 6. Mana boleh? Kami berapa jam ni? Faham tak? Dia dah tahu kedudukan kita, keberadaan kita di mana dan masa kita pun dia dah tahu kat surat tu. Tu dah jelas. Faham tak? Ustaz rasa tak ada yang pengetua ataupun guru perkanan buat relief pula buka sampai pukul 4 je. Dia boleh Sekolah tengok saya jam kena surat tu hadir pukul macam 8 biasa. dulu. Takkan lebih. Sekolah saya ikut Ya surat ke? doktor. Kalau surat tu tulis pelepasan untuk tidak hadir bekerja, boleh ke tulis macam tu? Sebab dia Google Meet kat sekolah Ya, pun surat boleh. ni tadi Google Meet mana, kadang Maksud- macam tu. Doktor kali yang sebelum ni sekolah saya memang Oh, kalau ya sampai ke? pukul 4 lah. 4 1 minit kena masuk kelas. Yalah sebab sekarang ni dah teknologi Google Meet ni kan. Pasal tu dia boleh dia argue tu. Tapi kalau Ustaz faham daripada surat ni sebab surat ni dah berkali-kali dah kami diterima tolak ni ya. Dan inilah ayatnya yang paling smoothly lah dipanggil pihak institusi mahu jasa baik pihak sekolah memberi pelepasan kepada pelajar di lampiran mengikut sepenuhnya pembentangan PP mengikut ketetapan. Dah jelas dah ni untuk kamu diberikan pelepasan untuk tidak hadir. Ya, untuk tidak hadir ke sekolah ataupun ke IPG. Ustaz, surat ni dah diedarkan Apa dah? ke? Ya, kami dah siap dah tanda tangan, tinggal nak email je. Oh, okey. Ustaz, sekolah saya ada pertukaran email nanti nak maklum balik. Oh ya ke? Sekolah Ataupun saya tak ada. email mana okey macam ni, mana yang email kami email, mana yang tak email ataupun kami buat backup. Satu kami email, satu kami edar melalui WhatsApp macam ni. Okey, boleh. Okey? Mana-mana yang tak dapat email terus tunjuk surat tu print, suruh kerani chop. Dalam minggu depan ni surat ni akan kita edarkan. Bila sampai kamu pergi sekolah, bawa surat ni print, chop dan bagi kepada guru perengkalan 1 dan dia maklum dan dia perlu buat relief. Okey? Dia dah tengok 8 hingga 4 tu dah tahu dah keberadaan. Kalau yang sekolah petang berapa? Pukul 12 kan? Pukul 12 kan? Pukul 12 sampai Pukul 6.20. 12. Berapa jam? 6 jam. 8 hingga 4. Mana banyak lagi? 8 hingga 4, 8 jam. Kan? Lagi lama daripada yang kamu hadir biasa. So sebab tu saya kata tadi isu sebenarnya perkanan yang argue sampai pukul 4, 41 minit kena ada sekolah. Ini jenis tak faham ni. Sebab bila kita tengok kita dah hadir pada pukul 8 pagi, dia dah nampak keberadaan kita, dah tahu kat mana dan kita buat apa dan itu kita bekerja. Cukuplah, fleksibel kan untuk sehari ni. Untuk yang lain-lain tak adalah macam biasalah. Okay? Jelas? Ustaz, kalau sekolah suruh buat Google Meet dekat sekolah je, macam mana? Tu yang susah tu.
Kalau yang minta je tu ustaz pun tak boleh buat apa lah. Tapi kalau ikutkan kehendak kami dah bagi pengecualian lah. Di mana kamu berada, tak kisah, cuma mesti hadir sepanjang tempoh tersebut, 8 hingga 4. Okey. Boleh? Okay, ada lagi soalan lain? Tak apa, nanti ni rakaman ni Ustaz akan edarkan dalam grup nanti ya. Kalau tak ada, kita boleh hang out lah. Okay, kalau tak ada dah ya. Jelas ya, komponen apa nak bentang dan buat persiapan dan minggu depan untuk praktikum dan juga bersedia untuk buat persediaan RPP. Okay? Sekian, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama.